Jadi ada juga kesan pandemik ni terhadap WWE walaupun show diorang masih diteruskan, sebab diorang ni berpegang kepada apa-apa yang berlaku, the show still must go on. So kesan yang WWE terkena bila pandemik ni first kali adalah crowd diorang tak boleh nak ada live audience keliling gelanggang time diorang punya show So bila tak ada live audience, first kali kau akan tahu boring gila memang boring gila, tak ada fans langsung. Awal-awal tu bila pandemik memang kosong gelanggang keliling, memang rasa sunyi je kan, dengar bunyi wrestler macam ataupun bunyi impact dia orang kena dekat gelanggang ring tu lah. Lepas tu bila dah tak ada penonton ni, lama-lama WWE pakai dia orang punya talent daripada NXT dan juga Performance Center untuk nak jadi crowd dekat keliling gelanggang sambil jaga SOP lah, ada jarak, semua pakai topeng muka. Bila ada crowd tu macam okey sikit tapi kita tahu crowd tu terpaksa sorak ikut apa yang WWE suruh. Dan sekarang ni WWE pakai Thunderdome, screen yang ada muka penonton ni semua lah. Dan benda ni nampak macam cool, tapi dalam masa yang sama kebanyakan suara penonton yang keluar ni pun tak berapa nak genuine dan dikatakan WWE macam bagi tahu kena sorak ke, kena boo ke, jadi diorang macam kebebasan untuk nak bersuara tu tak ada Kesan kedua yang WWE kena ni adalah pasal tiket dekat sini aku rasa diorang rugi duit banyak gila, sebab untuk acara Raw, SmackDown, NXT ni semua confirm tiket diorang mahal. So kalau tiket dah mahal, confirm diorang rugi banyak, sebab kalau satu event tu diorang boleh muat sampai berapa puluh ribu orang, memang rugi banyak kat situ. And then bukan kat tiket yang main show je diorang boleh buat untung, diorang selalu buat tour pergi ke negara contohnya macam UAE, diorang pergi ke Saudi Arabia, diorang pergi ke Malaysia pun pernah datang, kat Singapore, Europe, semua tempat tu diorang dah tak boleh nak tour dah, dan jualan tiket dekat situ pun diorang dah tak boleh nak kaut juga. Dan even jualan tiket untuk tour macam tu pun still tak murah. Aku pernah pergi tengok dulu time WWE datang Malaysia, untuk seat walaupun aku punya depan, tapi aku punya dekat yang depan yang belah tepi yang entrance orang nak lalu tu, itu still bukan paling mahal tapi still harga pun dah RM700. Kau bayangkan untuk semua seat yang lain, VIP, box dan sebagainya, kat sini boleh kata WWE rugi banyak bila tiket diorang ni diorang tak boleh nak jual. Satu benda lagi yang berlaku dekat WWE time pandemik awal-awal hari tu, diorang lepaskan ramai gila pekerja diorang. Backstage crew jangan cakap kru-kru event dengan producer, writer, sebagainya, banyak gila yang kena buang. Dan yang paling kita sebagai fans ni rasa macam sedih, ramai juga superstar yang kena terminate antaranya macam Rusev, Kurt Angle, EC3, ahli kumpulan OC Luke Gallows dengan Carl Anderson dan ramai lagi. Dan kesan pandemik ni terutamanya untuk kita sebagai fans daripada segi produk WWE, daripada segi storyline superstar tu sendiri, ada yang baik juga. Kita nampak Roman Reigns punya karakter sekarang memang best. Kita nampak design baru untuk United States Champion, walaupun ada ramai yang macam tak berapa berkenan, tapi boleh kata ramai gila yang lagi suka dengan design baru ni. Tapi ada jugalah benda yang tak best bila dah berlakunya pandemik yang efek dekat kita sebagai penonton. First kali banyak movie match, dan kebanyakan movie match tu tak berapa enjoy untuk nak tengok. Lepas tu brand split pun kita nampak macam terganggu. Sekejap superstar ni boleh ada dekat brand ni, sekejap tiba-tiba kena trade dengan tanpa reason yang agak munasabah. So harapan aku sebagai peminat WWE ni, semua orang tak kisah kat Malaysia ke negara mana ke, kenalah patuh SOP supaya kita boleh beat this virus. And then dekat WWE kita boleh ada genuine crowd balik yang bila bersuara ni bukan bersuara atas apa yang WWE suruh. Diorang boleh voice out apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka.